Tugasan 3 menjalankan sesi CPD berkaitan PAK 21 Pembelajaran berasaskan projek atau KMR. Kenali fokus tugasan 3, kriteria kejayaan, CPD atau pembangunan profesional berterusan, Continuous Professional Development, dilaksanakan berdasarkan keperluan guru atau dapatan daripada pertimbangan profesional berdasarkan data pencapaian murid. Tindakan Senior Leader Team SLT menjalankan CPD berasaskan keperluan yang telah dikenal pasti berdasarkan data sumber sekolah. Kerangka pembentangan tugasan 3. Yang pertama, data soal selidik berdasarkan keperluan PAK 21 dalam kalangan guru di SK Limpaki. Yang kedua, menggunakan kaedah PDCA, Plan, Do, Check dan Action. Yang ketiga, bukti-bukti pelaksanaan CPD di SK Limpaki. Data soal selidik PAK 21 dalam kalangan guru. Untuk pengetahuan, seramai 16 orang guru sedang berkhidmat di SK Limpaki. Dapatan soal selidik keperluan PAK 21 menunjukkan 3 orang guru sangat faham, 5 orang guru faham, 6 orang guru kurang faham dan 2 orang guru sangat tidak faham. Isu dan punca kurang faham keperluan PAK 21 dalam kalangan guru berpunca yang pertama, guru senior sukar menerima perubahan. Yang kedua, pemanfaatan digital masih kurang dalam kalangan guru. Yang ketiga, PLC yang dilaksanakan tidak berfokus. Plan, Do, Check dan Action atau PDCA merupakan satu metodologi yang digunakan oleh SK Limpaki sebagai satu sistem peningkatan berterusan, di mana metodologi ini menjelaskan 4 fasa penting, iaitu Plan, Do, Check dan Action. Fasa pertama, mengenal pasti dan membuat perancangan, iaitu Plan. Yang kedua, melaksanakan perancangan yang telah dibuat, iaitu Do. Yang ketiga, Check, menilai keberkesanan pelaksanaan intervensi yang dirancang. Dan yang keempat, Action, mencari dan melaksanakan penyelesaian yang terbaik. Metodologi ini dilakukan secara sistematik demi memastikan peningkatan berterusan dapat dicapai sepenuhnya. Kerja buat cikgu, langkah 1 iaitu merancang plan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah satu proses mengenal pasti faktor dalaman dan faktor luaran yang mempengaruhi sesuatu tindakan atau pelaksanaan sesuatu strategi yang dilakukan oleh organisasi seperti SK Limpaki dalam mencapai matlamat, visi dan misi transformasi sekolah 2025. Yang pertama,
kekuatan. Nombor 1, kelengkapan kelas di SK Limpaki susunannya mengikut komponen PAK 21. Yang kedua, sokongan pentadbir, guru besar dan SLT dalam membudayakan PAK di sekolah. Yang ketiga, MLT, ketua panitia yang berpengalaman dan komited. Yang kedua, kelemahan. Nombor 1, PDPC atau PDPR yang kurang menekankan PAK 21. Yang kedua, guru yang kurang mahir dengan penggunaan aplikasi digital. Ketiga, pelaksanaan PLC masih kurang. Untuk mengatasi kelemahan ini, pelbagai strategi telah dirancang. Antaranya, memohon bantuan pegawai berkenaan, mengadakan bengkel PAK 21. Yang kedua, membudayakan PLC untuk meningkatkan keberkesanan PDPC dan PAK 21. Yang seterusnya ialah peluang. Nombor 1, faktor luaran. Okey, sokongan padu PPD dalam semua program yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, tajaan Yayasan Sarawak untuk program HIPERS. Strategi membudayakan PLC dalam setiap panitia dan mewujudkan pasukan celik digital untuk membimbing guru-guru yang kurang mahir dalam sekolah. Seterusnya, ancaman. Ni faktor luaran, faktor di luar kawalan. Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. Strategi program membaca bersama ibu bapa. Dan yang kedua, membudayakan aktiviti-aktiviti PBL di sekolah. Langkah 2, melaksanakan DO-CPD yang telah dirancang. Ada 6 program CPD yang dilaksanakan di peringkat sekolah. CPD yang pertama, program pemantapan PAK 21 oleh Puan Sally Buja, pegawai SISC Plus PPD Limbang. CPD 2, membudayakan PLC dalam setiap panitia. Antaranya PLC yang diadakan oleh Panitia Bahasa Inggeris, PLC Panitia Bahasa Melayu, PLC Panitia Matematik, PLC Panitia Bahasa Arab dan Pendidikan Islam, dan PLC Panitia Sains. CPD 3, kolaborasi guru dengan PABG dalam program membaca bersama ibu bapa. CPD 4, membudayakan PLC dalam peningkatan keberkesanan PAK 21. CPD yang kelima, program bimbingan dan peningkatan ICT. Antaranya, siri webinar D5 Certificate Training Program. Yang kedua, how to upload a video. Dan yang ketiga, how to create and manage playlist. Salah seorang ahli panelnya ialah Cikgu Daryl, salah seorang guru cemerlang ICT di SK Limpaki.
CPD yang keenam, Program Project Based Learning PBL, anjuran semua penantian aktiviti ini telah bermula pada tahun 2020. Langkah 3, menilai cek keberkesanan intervensi. Setelah pihak sekolah melaksanakan pelbagai program, panel AJK bertindak yang terdiri daripada guru besar, SLT dan MLT telah berjaya memperihalkan keputusan. Perkembangannya adalah seperti berikut. Selepas pelbagai program, seramai 12 orang guru faham dan 4 orang guru sangat faham. Ini membuktikan wujudnya penambahbaikan dan peningkatan sebelum dan selepas pelbagai program diadakan. Langkah 4, mencari dan melaksanakan action penyelesaian. Walaupun wujud peningkatan atau perubahan, pihak sekolah di bawah pimpinan guru besar mencadangkan aktiviti penambahbaikan. Antaranya, yang pertama, mewajibkan semua guru untuk menyertai program DCTP Delima Certificate Teaching Program bagi memantapkan lagi budaya ICT sebagai komponen PAK 21 dalam PDPC. Akan dilaksanakan sekitar September dan Oktober 2022. Yang seterusnya, yang kedua, menjemput penceramah dan menganjurkan program membina toolkit PAK 21 dan cara mengaplikasikan PAK 21 secara efektif di peringkat sekolah. Akan dilaksanakan apabila sekolah kembali bersemuka pada tahun 2022. Tugasan 4, pentaksiran bilik darjah. Pelaksanaan projek memacu kemenjadian murid. Projek KMR tahun 6, penghalau serangga organik. KMR tahun 6, mata pelajaran yang terlibat. Yang pertama, Bahasa Melayu. Guru yang mengajar, Cikgu Hajah Habibah Haji Undak. Mata pelajaran kedua, Sains, Sia Siu Kim. Mata pelajaran ketiga, Bahasa Inggeris, Cikgu Daryl. Dan mata pelajaran keempat, Matematik, Cikgu Veronica. Rancangan pengajaran harian, mata pelajaran Bahasa Melayu, Sains, Bahasa Inggeris dan Matematik. Rancangan pengajaran dan pembelajaran di rumah, RPH PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Rancangan pengajaran pembelajaran PDPR Sains tahun 6. Rancangan pengajaran dan pembelajaran RPH PDPR Bahasa Inggeris dan RPH pengajaran pembelajaran di rumah Matematik tahun 6. Soalan pencetus idea mengikut subjek iaitu Bahasa Melayu,
sains, bahasa Inggeris dan matematik. Pentaksiran tahap penguasaan TV dan instrumen. Standard prestasi TV 6 untuk mata pelajaran BM, Sains, BI dan Matematik. Instrumen yang digunakan. Instrumen penghasilan projek. Pentaksiran rakan sebaya, borang maklum balas, instrumen maklum balas. Pentaksiran rakan sebaya, instrumen senarai semak saya. Pentaksiran rakan sebaya, instrumen pentaksiran rakan sebaya, lembaran pentaksiran kendiri. Borang pentaksiran guru, tahap penguasaan murid tahun 6. Tahap penguasaan murid PBD, murid tahun 6 mengikut subjek. Bahasa Melayu, Sains, tahap penguasaan PBD murid tahun 6 mengikut subjek Matematik dan Bahasa Inggeris. Guru melaksanakan taksiran berterusan bagi CUA, KMR, alam serangga organik dan kaedah. Tiga kaedah yang yang pertama, lisan, pembentangan murid tentang sel CUA atau serangga. Yang kedua, taksiran bertulis, letak anting, tulis ulasan, senarai semak dan borang maklum balas. Dan yang ketiga, perhatian. Bentangan murid tentang hasil projek kita kalau serangga organik sudah yang betul dengan kaedah rakaman video. Tugasan penghalau serangga organik KMR. Ni bahan bukti eviden murid yang telah menghasilkan projek bahan penghalau serangga organik. Hasil kerja murid. The Big Idea, alam lestari warga berinspirasi, tuan rumah, Bahasa Melayu, tetamu, Sains, Bahasa Inggeris dan Matematik. Projek KMR, bahan penghalau serangga organik oleh Ahlil Firdaus bin Yusran, tahun 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Firdaus bin Yusran dari Sekolah Kebangsaan Limpah Kilimbang. Dan hari ini saya akan membuat penghalau serangga organik. Ini ialah bahan-bahannya. Inilah contoh bahan penghalau organik seperti serbuk pencuci, halia, bawang merah, cili dan bawang putih. Air, pelapis dan pengisar dan minyak. Kita akan masukkan serbuk pencuci satu sudu, halia, minyak, bawang merah
cili, dan bawang putih. Dan jangan lupa letak air suam tengah. Oke. Sudah siap, bisa kita tapis airnya. Jom kita siram bunga. Itu saja daripada saya. Spiders. Spider and insect are different. Spider have 8 legs and insect have 6 legs. Spider are silk to make whips and capture their prey. A spider has 2 body parts and an insect has 3 body parts. Spider are called arachnids.